So kita mempunyai barisan anggota yang miskin. Miskin. 1,500. Can you live in Kuala Lumpur? Menteri dapat 2 ke 3 pencen di peringkat persekutuan, di peringkat negeri. Allowance tahunan ratusan ribu. Siap ada yang berjawatan GLC lagi. Itu pun pencen kekal walhal baru masuk pejabat. Tapi penjawat awam yang hanya bergajikan RM1,500 bekerja pagi dan malam, duduk dalam kuartus yang daif, bekerja puluhan tahun, dinafikan pula pencen. Adil atau tidak? Timbalan Perdana Menteri mengumumkan bahawa pencen penjawat awam mulai Februari ini akan dimansuhkan. Jadi dimaklumkan bahawa pencen penjawat awam baharu adalah bebanan kewangan kerajaan. Betul ke? Apa nasib penjawat awam di Malaysia? 3 pandangan. 1. Gaji penjawat awam sudah lebih 10 tahun tidak dikaji semula. Kali terakhir pada tahun 2013. It means that they are effectively underpaid. Gaji RM1,500 tetapi ingin hidup dengan bebanan kos sara hidup di Kuala Lumpur. Boleh ke? Jom kita dengar. So kita mempunyai barisan anggota yang miskin. Miskin. 1,500. Can you live in Kuala Lumpur, Tuan Habibie? Bukan polis saja, lihat bagaimana gaji nurse di Singapura lebih tinggi daripada gaji doktor pakar di Malaysia. Sebab itu, Malaysia telah hilang ribuan tenaga pakar yang kini keluar negara. We are losing out. 2. Beban tanggungan tambahan. Lihat saja bagaimana abang polis bekerja pagi dan malam dan tidak boleh claim OT. Cikgu praktikum yang tidak berbayar. Cikgu veteran yang terpaksa mengeluarkan duit poket sendiri untuk bantu anak-anak muridnya. Ini belum lagi saya bicarakan soal cikgu yang akan mengajar, jadi kerani, manager, ada yang sampai kena buat tugas pembersihan sekolah. Bayangkan. 3. Kemudahan yang usang, lapuk dan daif. Lawatlah kuartus-kuartus kerajaan. Saya bila pergi kuartus polis, ada bumbung yang bocor, elektrik dengan air sentiasa terputus. How are they supposed to live? Itu pun kalau dapat. Ramai cikgu-cikgu yang mohon kuartus tak dapat, dah penuh diisi. Bagaimana kita nak bantu mereka menjaga anak-anak dan keselamatan negara kita? Nasib penjawat awam kita ni umpama sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Cadangan saya, walk the talk. Hapuskan pencen ahli politik dan menteri dulu. Naikkan gaji penjawat awam yang sudah lama ditangguhkan. Penjawat awam merupakan barisan hadapan kita. Jangan hanya raikan mereka apabila musim pilihan raya. Jangan hanya raikan mereka apabila mereka berjaya menyelamatkan nyawa kita semasa musim COVID. Tetapi bila sudah habis, terlupakan mereka. Kita tikam mereka dari belakang. Ingat, politik berubah tetapi penjawat awam kekal. A great civil service will form a foundation for a great country. Ya, betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empayar Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu. Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama, bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau. Jaga agama, jaga bangsa, jaga negara. Jangan sampai bangsaku tiada negara.